Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini, pagi Sabtu, hari ini kita sudah 1 hari bulan Zulqa'dah. 1 Zulqa'dah 1442 bersamaan dengan 12 hari bulan 6 2021 kan. Jadi alhamdulillah kita dapat meneruskan pengajian kita, kuliah duha kita di Masjid Negara yang sangat-sangat dirindui sahabat-sahabat kita, ahli-ahli pengajian kita yang sangat setia, yang biasanya pada pagi Sabtu minggu kedua ni kita bersama kan. Tapi apa boleh buat, dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, bila mari musim Covid ini kita terhenti seketika. Kita kata insya-Allah mudah-mudahan peristiwa ataupun bencana yang ada di depan kita ini insya-Allah akan hilang dalam masa yang terdekat. Itulah harapan kita, itulah doa kita para jemaah sekalian. Sama-samalah kita doakan semoga ianya berakhir dalam masa yang terdekat. Namun begitu, kita kata alhamdulillah, dengan adanya alat-alat media baru ni, kita boleh teruskan pengajian kita walaupun dengan cara di alam, dia panggil alam maya kan. Selalu saya sebut pada para pelajar, kita dulu ada alam dunia, ada alam akhirat, ada alam barzakh. Di akhir zaman ni tambah satu lagi, dia panggil alam maya pula kita punya kedudukan. Kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kita syukur kepada Allah SWT di atas semua perkara yang berlaku. Yang pentingnya, iaitulah yang penting bagi kita, kita mesti berusaha untuk mencari ilmu bagaimana dan apa saja keadaan yang kita ada di sini. Kita kata itu satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam pengajian kita pada kali ini, iaitulah kitab Anak Kunci Syurga. Kitab kita nama dia Anak Kunci Syurga. Ada jemaah yang sudah ada kitab, ada yang tak ada kitab, ada yang ada kitab lama. Kita kata semua tu sama je, kitab lama yang baru, cuma yang baru tu ada syarah sikit, ada sedikit huraian yang saya sampaikan. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan pencerahan ataupun huraian yang kita sampaikan itu memberi maklumat ataupun kepada para pelajar sekalian. Kita kata alhamdulillah. Jadi bagi jemaah yang ada depan saya ni, apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan jemaah kita ni istiqamah kan, istiqamah dengan majlis ilmu yang sentiasa. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita, Al-Fadhil Tuan Imam Besar, Al-Fadhil Ustaz Zahir dan semua ustaz-ustaz kita yang bertugas di Masjid Negara ni sentiasa menyusun atur jadual kepada kita kan. Kuliah duha ada, kuliah subuh ada, kuliah maghrib ada. Jadi sentiasalah kita menghadirkan diri ke majlis-majlis ilmu walaupun dengan cara alam maya kan. Kita kata dua alam yang kita ada, satu dia panggil alam nyata, satu lagi dia panggil alam maya. Maka kita hadir majlis ilmu sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama Islam. Mereka mengatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, siapa dia berjalan mencari ilmu, siapa dia berjalan mencari ilmu. Jadi katanya berjalan itu sama ada berjalan sungguh, macam dululah kita pergi keluar dari rumah kita, pergi ke masjid, kita keluar dari rumah kita pergi ke surau, ke tempat pengajian. Kita mengatakan itu di zaman kita. Waktu tu kita boleh pergi, kita kata alhamdulillah. Dan waktu sekarang ni tak boleh pergi. Bagaimana kita nak buat? Termasuk juga dalam pengembaraan mencari ilmu, iaitu dengan cara kita pergi
di alam maya. Ini ulama semasa menafsirkan kepada kita, walaupun di alam maya dikira kita ini termasuk di kalangan orang yang mencari ilmu, kita kata alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat kemudahan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan untuk maklumat para pelajar sekalian, insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita pada siri ini dalam tengok kitab kita, kitab yang setelah kita baca ni, nama kitab dia Anak Kunci Syurga. Anak Kunci Syurga. Bagi jemaah yang ada kitab ni, kita sambung perbincangan kita di muka surat muka surat 106 kan? Yang ada kitab ni buka muka surat 106 di bawah tajuk azan dan iqamah. Di bawah tajuk kita azan dan iqamah. Azan dan iqamah, mana kita akan belajar azan. Nanti ada pula jemaah muslimat kata, ustaz kami tak boleh azan, tapi kita boleh jawab azan. Ingat baik-baik. Yang bagi wanita tidak boleh azan, tapi mereka boleh menjawab azan. Ingat kan? Kita tak boleh nak azan, tapi jawab azan boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Bagi jemaah yang ada kitab Jawi lama, yang kitab yang tulisan Jawi tu, yang asli ini di muka surat 36. Muka surat 36. Bang dan iqamah. Sedap dia punya bahasa ori dia sedap. Dia kata bang dan iqamah. Baiklah para pelajar ataupun para jemaah sekalian, kita pergi kepada perbincangan kita, bang dan iqamah. Tengok muka surat 106, naskah yang ada di tangan saya ni 106. Azan dan iqamah. Sunat melaungkan azan dan iqamah sebelum solat fardu. Cuma dari sudut perbincangan, seperti yang ana sebut beberapa kali, bahawa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, dia ringkas je kitab ni. Dalam kitab dia ni sangat ringkas. Sebab apa? Sebab dia nak bagi kepada kita kunci. Kunci apa? Kunci syurga. Maknanya, mu nak pergi syurga, kena belajar benda ni. Asas-asas yang ada ini. Maka saya tambah, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, jangan duk fikir nak habis kitab cepat lah kan. Setengah orang dia kata, Ustaz ceramah, Ustaz ada apa ni, syarah panjang-panjang, lambat pula kita punya nak khatam kitab. Kita kata alhamdulillah. Para pelajar sekalian, daripada kita khatam tak faham, baik kita khatam dalam keadaan kita faham kan. Itu lebih, orang panggil lebih menarik, supaya kita dapat memahami. Yang pertama saya nak jelaskan makna al-azan. Apakah makna azan? Kalau orang kata azan tu mana? Al-azan dengan makna al-i'lam. I'lam makna satu tanda. I'lam satu tanda. Kita dalam bahasa Arab ni dia beza antara mim dengan nun. Kalau kata i'lan, itu makna i'lan lah. Macam kita duk belajar i'lan kan. Dalam bahasa Melayu dia tulis bukan i'lan, dia kata iklan. Bahasa Melayu kata iklan, tapi bahasa Arab kata i'lan. Adapun i'lam dengan makna tanda. Tanda apa? Tanda masuknya waktu solat. Sebab itu azan tak boleh dilaungkan sebelum masuk waktu solat. Belum solat jangan dilaungkan azan, sebab bila masuk waktu baru kita boleh azan. Itu makna i'lam, artinya i'lam bidukhuli waqti salah. Sekarang sudah masuk waktu solat, bolehlah kita solat. Itu dari sudut makna. Dari sudut sejarah, azan ini bilakah disyariatkan? Jawabnya dalam kitab, ada sebuah kitab saya baca, nama dia kitab Al-Mu'tamad kan. Al-Mu'tamad ni menarik tuan-tuan, sudah ada terjemahannya.
yang dikeluar oleh Jam'iyah di Kuala Lumpur, menarik, bagus. Yang terjemahan yang cetakan lain tu banyak salah. Kana tashri'ul azan fi sanatil ula minal hijrah. Azan itu disyariatkan pada tahun yang pertama. Sebagaimana cerita Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata kanal muslimun, orang Islam ketika mereka sampai di Madinah kan solat dah difardukan. Bila solat fardu? Tuan-tuan kena ingat, bila ke difardukan solat? Jawabnya malam Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj berlaku sebelum hijrah. Bermakna Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Madinah, sudah ada negara Islam. Pada ketika itu Nabi kita nak solat berjamaah. Di Mekah nak solat seorang-seorang pun dihentam oleh Quraisy, apalagi nak solat berjamaah. Maka bila sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak solat berjamaah. Bila nak solat berjamaah, bagaimana kita nak kumpul orang? Macam mana kita nak kumpulkan orang? Maka para jemaah Islam berkumpul je lah. Tunggu je bila masuk waktu solat. Panggil. Yunada lahum. Mana tidak ada panggilan khas. Jadi ada yang bagi cadangan. Ginilah kita buat macam loceng. Nakus loceng. Macam Kristian punya loceng kan. Bunyi loceng. Masuk waktu. Ada kata kita buat buk. Buk tempat yang serunai gitu. Panggil. Kata di Sayyidina Umar, awala tab'asuna rajulan. Tak payahlah pakai loceng ke, pakai serunai ke. Kita panggil seorang, yang panggil orang. Solat, datang. Panggil seorang, mari solat. Kemudian pada ketika itu permulaan adalah masih duk bincang-bincang macam nak buat. Kita kata Alhamdulillah. Selepas daripada itu, seorang sahabat nama dia Abdullah bin Zaid al-Ansari, dia bermimpi, dia terima cara azan. Maka bila dia cerita kepada Nabi SAW, ini dia panggil dalam bahasa kita mengaji sunnah, dia panggil iqrar. Sunnah taqririyah. Maknanya Nabi kita SAW menerima, mengikrarkan apa yang ditengok oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid al-Ansari. Maka jadilah azan seperti yang kita laungkan sekarang. Kita kata Alhamdulillah, Islam ni ada syiar tersendiri. Kita tak ikut Nasara main loceng-loceng, kita tak ikut Yahudi pakai serunai, tapi kita ada syiar kita sendiri, nama dia azan. Alhamdulillah. Jadi azan ini satu syariat khas untuk kita umat Islam, dan dijadikan salah satu daripada sya'airul Islam, simbol Islam, sehingga kita nak pastikan kampung ni Islam tak Islam, di negeri ni Islam ke tidak, kita masuk pergi, kita tunggu waktu solat. Bila solat bunyi azan, Allahu Akbar, kita tahu hazihi qaryah Islamiyah, kita tahu ini perkampungan Islam. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, itu dipanggil perkampungan Islam. Kita kata Alhamdulillah, Allah SWT beri kepada kita satu anugerah, suatu nikmat yang besar. Panjang lagi cerita azan ni kan. Kita tengok rahsia azan. Sebelum masuk rahsia, kita tengok yang tak rahsia dulu kan. Tuan-tuan dan puan-puan, kena berusaha lah, kena sabar, tunggu apakah rahsia azan yang disebut di dalam kitab kita ni. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, tengok kitab. Kalau syarah panjang kan tak habis kitab pula, susah kita kan. Azan dan iqamah, sunat melaungkan azan dan iqamah sebelum solat fardu. Dalam kitab kita ni, Tuan Syekh kita rahimahullah ta'ala, dia tak ambil hukum-hukum yang khilaf tu, tak perlulah. Sebab kita kata kalau nak khilaf payah kan. Tak perlu kita berkhilaf. Sebab apa? Yang pentingnya azan itu sunat. Tapi sunnah ini ada mengatakan sunnatul kifai. Bagi jemaah dia panggil sunnah kifayah. Apa nama sunnah kifayah? Biasa kita dengar fardu kifayah kan. Tapi hari ini kita panggil sunnah kifai. Sunnah kifayah
Artinya bila ada seorang yang melaungkan azan dalam kampung itu, bermakna kampung itu orang lain sudah semuanya tidak lagi bersalah. Makna telah terlaksana sunnah itu. Ni di zaman realiti lah kita hidup, zaman sekarang dia panggil zaman PKP. Zaman PKP, zaman SOP, apa P lagi kita ada. Banyak P kita sekarang ni kan. SOP, PKP. Apa lagi P? Walaupun masjid tidak dibenarkan solat beramai-ramai, walaupun tidak dibenarkan solat beramai-ramai, tetapi solat azan mesti dilaungkan. Azan mesti dilaungkan. Bilal kena bertugas. Di negeri kami dibenarkan 4 orang. 4 orang saja. Tapi Bilal kena ada. Bila ada imam, maknanya azan tu mesti dilaungkan. Tak boleh tidak dilaungkan. Macam banyak kali dah Hana tegur, bila kita pergi ceramah perdana, kuliah perdana, ialah nama dia perdana, panjanglah sikit kan. Bila kita panjang sikit, ada setengah masjid langsung tak mau azan. Dia kata, Ustaz, dah lewat dah. Habis, tak payah azan. Kita kata siapa yang boleh menentukan, menggugurkan azan? Dia kata kami AJK dah mesyuarat. Kita kata mana ada AJK ada kuasa menggugurkan sunnah Nabi SAW. Jadi waktu zaman Covid ni pun kita tak boleh nak Allahumma salli ala Muhammad wa ala, tak boleh nak solat beramai-ramai, tapi azan seorang je. Bahkan dengan azan inilah insya-Allah kita boleh menghalau Covid yang ada dan geng-geng dia yang mengacau dalam negara kita ini, insya-Allah kita kata. Maka azan itu dia panggil satu sunnah dan syiar agama. Tanda masuk waktu. Baik. Ada orang cakap, dia kata, Ustaz, kalau dah tanda masuk waktu, kenapa Ustaz cakap panjang? Masuk waktu berhenti je lah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang di Kuala Lumpur dan sekitarnya, kita telah diberi arahan oleh pihak masjid, Ustaz, kalau dah masuk waktu solat, azan dulu. Kita kata, Alhamdulillah, saya sokong dan ini yang terbaik. Yang tak terbaiknya, Ustaz ceramah panjang, gugurkan azan. Kita kata, la ya akhi, tidak siapa yang boleh menggugurkan azan. Walaupun AJK masjid sudah setuju azan tidak dilaungkan kerana Ustaz ceramah panjang. Kita kata tidak. Saya rela berhenti awal daripada kuliah daripada azan tidak dilaungkan. Tapi Alhamdulillah, dengan ada peraturan-peraturan yang mengatakan kita berhenti sekejap azan, kemudian kita sambung lagi, Ustaz diberi masa 10 minit, 15 minit lagi, kita kata Alhamdulillah, ini dia panggil mazhab jamak. Apa dia mazhab? Mazhab jamak. Artinya, kita jamak di antara azan dan sambung kuliah. Kita kata nikmat. Baiklah, terima kasihlah kepada pihak pengurusan yang meletakkan peraturan sedemikian. Alhamdulillah. Baik. Azan, tengok kitab. Azan, sunat melaungkan azan dan iqamat sebelum solat fardu. Adapun solat sunat, jangan azan. Allahu Akbar, as-salatu duha khairum minan naum, tak ada dalam tu. As-salatu khairum minan naum, tak ada. Hayya ala salat, itu untuk solat fardu. Adapun solat sunat, tidak disyariatkan azan. Habis, kalau nak panggil orang macam mana? Kan ada sebahagian daripada solat sunat, macam solat gerhana ke, adalah kita kata as-salatu jami'ah dan lain-lain kalimat yang warid, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, umira Bilalun an yashfa'al azan wa an yutiral iqamah illa al iqamah. Dalam kitab kata Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, Bilal ni terkenal dengan nama Bilal. Nama dia Bilal. Apa tugas Bilal? Tugas Bilalnya yu'azzin, melaungkan azan. Tapi zaman kita ini orang yang azan nama dia Bilal, bukan nama dia, itu sudah jadi jawatan Bilal. Nama Bilal itu sudah menjadi jawatan. Nama Bilal sudah menjadi jawatan. Bilal radhiyallahu anhu disuruh untuk menggenapkan bacaan dalam azan. Maknanya apa makna genap? Dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mana? Asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali. Itu dia panggil genap. Wa an yutiral iqamah,
dan diganjilkan. Diganjilkan maknanya disebut sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu iqamat. Kecuali pada lafaz iqamah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Sebab apa? Qad qamatis salah, maknanya kita nak ulang di sini, nak beritahu kepada masyarakat yang ada dalam masjid, sekarang ni solat didirikan. Yang duduk di luar masjid, cepat, segera datang ke masjid. Sekarang ni kita nak dirikan salat. Itu hikmat kenapa al-iqamah diulang. Yutiral iqamah illa al-iqamah. Kan menarik kita ada kitab tu, yutiral iqamah illa al-iqamah. Mana kita witirkan iqamah kecuali lafaz iqamah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Maka itu perlu diulang 2 kali. Diulang berapa kali? 2 kali. Alhamdulillah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita kata alhamdulillah hadis yang sahih. Baik. Apa lagi tugas kita? Kita sebagai seorang Muslim, apa tugas kita bila kita dengar azan? Tanda tuan-tuan. Sunat menjawab azan. Sunat menjawab azan bagi mereka yang mendengarnya seperti mana bacaan yang dilaunkan oleh muazzin. Orang yang melakukan azan, sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Amr ibn al-As. Dua-dua tu sahabat. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Para pelajar yang ada kitab yang saya pegang ni, nota nombor 9. Tengok nota kaki nombor 9. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kamu dengar azan, bila kita dengar azan, Allahu akbar, hendaklah kamu ucaplah seperti yang muazzin ucap. Kita pun kata Allahu akbar ucap. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun ucap asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Cuma bila sampai di tempat selepas daripada asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu, ada satu bacaan wa asyhadu. Jadi kita kata juga wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu menarik tuan-tuan, sebagaimana ada dalam kitab kita Perisai Muslim. Dalam kitab kita Perisai Muslim, ni Perisai Muslim yang saya selalu tunjukkan, dia kata waktu kita sampai di azan, wa asyhadu an la ilaha illallah. Tengok, bila kita selesai daripada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada satu bacaan yang kita jarang baca kat situ. Yang ada Perisai Muslim ni, tuan-tuan tengok di muka surat 37. Muka surat 37, kita baca, ucaplah selepas muazzin mengucap 2 kalimah syahadah, kita kata wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islam raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil islami dina. Jadi ini ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi ini di antara yang kita tambah sikit lagi dalam kitab Perisai Muslim ni, ada bacaan yang ke-15. Bagi jemaah yang ada Perisai Muslim dalam aplikasi handphone, anda ingat saya dah bagi ke pelajar. Kita sekarang ni dalam Perisai Muslim ni boleh tengok dengan dalam handphone kita ada. Cuma minta maaf, admin kita belum selesai lagi susun untuk iPhone. Dia ambil yang standard nombor 2 dulu lah, Android dulu. Tapi tak apalah, yang nak baca juga dengan Perisai ni kena guna handphone lain lah. Handphone yang tinggi-tinggi darjat tu tunggu sekejap, belum selesai lagi. Jadi kita baca doa ni. Kemudian apabila sampai kepada hayya 'alas salah, ketika itu baru kita tukar bacaan kepada, tengok nota di bawah,
Ha? Dan dalam hadis lain juga direkodkan oleh Muslim yang bermaksud melainkan pada hayyalataini, pada dua hayya, hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, maka dijawab dengan bacaan la haula wala quwata illa billah. Kenapa tu? Timbul lagi soalan, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa bila sampai di sini kita kena jawab la haula wala quwata illa billah? Tak boleh kita kata seperti yang muazzin kata. Kalau kita cakap, muazzin kata hayya 'alas salah. Apa makna hayya 'alas salah? Hayya 'alas salah maknanya mari solat. Hayya 'alal falah, mari ambil kebahagiaan, kemenangan. Kita pun jawab sama juga. Hayya 'alas salah, mari solat. Kat mana? Kat rumah. Itu yang tak pergi tu. Kan? Jadi saya duk fikir tengok, di antara punca orang tak pergi, ini saya fikir lah, sambil-sambil kita buat sama-sama kita kan. Maknanya orang salah jawab. Bila panggil ke masjid, ke surau, hayya 'alas salah, maka kita kena jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kami nak pergi solat ini kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Jadi kita mengaku lemahnya diri kita, kita mengaku betapa kerdilnya kita nak bangun, nak tinggal tilam, nak tinggal tempat kita tinggal, nak pergi ke masjid, bukan semata-mata dengan kekuatan kita, tetapi illa billah, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita ni tidak dengan pertolongan Allah, kita tak akan sampai ke masjid, walaupun masjid 50 langkah dari rumah kita. Subhanallah. Kan? Walaupun masjid 50 langkah dari rumah kita, kita tak akan sampai. Sebab apa tak sampai? Kita tidak dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kerana itu, secara peribadi, ana sendiri selalu sebut kepada para jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat, mana-mana orang yang sampai ke rumah Allah, tuan-tuan abaikan kata-kata ini di musim Qawi ini. Nanti sedih pula kita. Ustaz cakap sedap lah, kita ada sebelah masjid je, tapi nak pergi tak boleh. Sebab kita tak ada dalam kota, tak ada dalam senarai kan. Jadi insya-Allah kita doakan semuanya Covid ini hilang dalam masa yang dekat, insya-Allah kata. Maknanya bila kita dapat sampai ke masjid, kita kena insaf, kita kena sedar, kita kena syukur sampainya aku ke masjid ini semata-mata dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sampai ke kita masjid dengan apa? Dengan pertolongan Allah, bukan dengan kekuatan yang ada pada kita. Kalau kita tengok kekuatan yang ada pada kita, Masya Allah, kita rasa kita kuat, kita rasa kita tu, kita rasa kita ni. Tapi yang sebenarnya tak ada apa yang ada pada kita, iaitulah kita hanya pergi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Saya teringat kata-kata seorang tokoh ulama, tulis kata-kata ini motivasi besar kepada kita untuk menguatkan semangat dan jiwa kita untuk berhadapan dengan wabak malas ke masjid. Wabak Covid itu satu penyakit. Wabak malas nak pergi masjid itu satu penyakit juga ni, kan? Seorang ulama, nama dia Ibnu Ijlan. Tanda tuan-tuan. Nama dia Ibnu Ijlan rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Ibnu Ijlan cakap, dia kata quwwatul mu'min fi qalbihi. Quwwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan jiwa orang mukmin dalam hati. Di mana? Kekuatan jiwa orang mukmin duduk di mana? Duduk dalam hati. Kalau kata kekuatan jiwa kita ni, kekuatan orang mukmin betul-betul duduk di kaki, tuan-tuan dan puan-puan yang berjalan sana sini, saya nak sebut takut kawan-kawan marah, tapi tak sebutkan payah nak contoh. Contohnya kita boleh kayuh basikal. Boleh kayuh basikal sampai 50 km kita pergi. Ada yang jauh lagi pergi, kan? Dari KL sampai ke Bentong dia boleh naik dengan lebuh rayanya, dengan Bukit Bokau boleh pergi. Tapi Masya Allah, rumah dia dengan masjid 100 langkah, 50 langkah dia tak sampai. Sebab itulah kata-kata Ibnu Ijlan satu sentap yang perlu kita besar tulisan ini.
quwwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan jiwa, kekuatan orang mukmin terletak dalam hati. Ibnu Ijlan kata, ada orang yang bertongkat sampai ke masjid, ada orang tua sanggup berpuasa pada musim panas, orang muda musim sejuk pun tak puasa. Bila habis hari ni, habis bulan Syawal, orang tanya dia, puasa 6 Syawal berapa hari lagi? Ada 6 hari lagi. Subhanallah. Kalaulah musim tak ada Covid, kita dapatlah, kita ada banyak cabaran kan. Cabaran rumah terbuka, cabaran rumah tu, rumah ni, open house, house open, macam-macam kita punya istilah. Musim Covid ni, house, open house tak ada, tak dapat puasa juga. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah, kekuatan orang mukmin di mana? Di hati. Allahu Akbar. Mari kita kuatkan, mantapkan jiwa kita. Maka jawapan kita tepat. Kita masih lagi dalam jawab azan. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kemampuan kami nak pergi masjid kecuali dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Letak situ. Kalau boleh kat kita, waktu kita kata la haula wa la quwwata illa billah tu, dengan perasaan kita, dengan khusyuk kita, dengan meletakkan pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada saat itu baru kita terasa, aku ni kalau tidak mendapat pertolongan Allah, beginilah keadaanku. Begini macam mana? Beginilah, tak sampai ke masjid lah kitanya. Tak sampai ke masjid seperti biasa. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian. Apabila selesai melaungkan azan, bila selesai kita jawab azan la ilaha illallah. Tengok dalam nota kita tu. La ilaha illallah. Maka kita pun, kata Nabi SAW, thumma sallu alayya. Tengok kita. Saya nak minta supaya para pelajar amalkan ni, zikir ni. Bila selesai kita jawab la ilaha illallah, thumma sallu alayya. Nabi SAW ingatkan kita, hendaklah kamu selawat ke atasku. Jadi kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai daripada selawat, kalau kita boleh selawat penuh seperti dalam solat, kita kata itu yang terbaik. Mungkin kita jawab, kita solat selawat ringkas pun tak apa. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Siapa dia selawat kat aku sekali, Allah Ta'ala selawat. Mana Allah Ta'ala curahkan rahmat kepada dia 10 kali. Itu gandaan pahala sentiasa double. Kita kata sekali, Tuhan bagi 10. Kita sedekah RM1, Tuhan bagi 10. Dan bukan 10, kadang-kadang sampai kepada 700. Allahu Akbar. Tengok. Thumma sallallahu li al-wasilah. Kemudian, hendaklah kamu minta dengan Allah untuk aku. Kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW al-wasilah. Apa dia wasilah itu? Iaitu kata Nabi SAW, فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ fil jannah, iaitu satu darjat yang tertinggi dalam syurga, yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada seorang daripada hambanya, dalam seluruh dunia ni, seorangnya dapat. Wa arju an akuna anahu, kata Nabi SAW, aku mengharap akulah hamba Allah Ta'ala itu, dan memang pun itu untuk Nabi SAW. Faman sa'alallaha lil wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa dia minta untuk aku kuasa syafaat, al-wasilah tadi, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, orang itu berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Saya tanya saya dan tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita nak syafaat Nabi ke tak nak? Ustaz, tak payah tanya. Semua orang nak syafaat. Alhamdulillah. Kata tuan-tuan, Alhamdulillah. Tapi soalan yang kedua, boleh tanya tak boleh tanya? Ini dia kata, Ustaz ni banyak soalan lah. Tanya sekali cukup lah kan. Ini 2 kali pula tanya. Soalan yang kedua, sewaktu kita dengar azan, kita ikut arahan Nabi SAW ataupun masih lagi berbual-bual, buat kerja, entah tu, entah ni, sampai peringkat orang dah azan, sudah dah azan.
Mana jawab azan? Di mana selawat? Di mana al-wasilah yang kita minta untuk Nabi? Tak ada belaka. Tiba-tiba kita mendakwa nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ini suatu perbuatan yang tidak menunjukkan kepada tindakan. Cakap nak apa? Cakap nak syafaat, tapi bila azan tak ikut cara-cara untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata ini satu kerugian yang sangat nyata. Maka para jemaah sekalian, marilah kita ubah sikap kita. Bila orang azan, kita dengar azan. Selepas daripada azan, kita jawab la ilaha illallah, kemudian kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah. Macam biasalah kita jawab, berikanlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, iaitulah kuasa syafaat yang tertinggi yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan gunakan kuasa syafaat ini untuk menyelesaikan masalah kita pada hari kiamat. Kita kata alhamdulillah. Jadi tuan syekh kita rahimahullah taala, dia tak cakap banyak dalam masalah azan. Baik, untuk melengkapkan perbincangan, saya tambah sedikit kan, saya nak tambah sedikit lagi dalam kitab kita ni Al-Mu'tamad. Kitab Al-Mu'tamad ni menarik tuan-tuan. Dalam nota syarah tu saya letak siratul azan. Lafaz azan tu macam mana? Jawabnya, azan tu ada 10 kalimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Maknanya dia kalimah dia 10. Tapi kalau nak kira lafaz dua kali itu lebih lah. Mana dalam kalimah tu ada 10 lafaz. Kalau kita nak baca satu-satu, Allahu Akbar. Sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik. Cuma bila solat subuh ada tambahan. Apa dia tambahan? Dia panggil taswib. Taswib tu janji pahala. Janji kebaikan. Bilal kena baca as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Solat lebih baik daripada tidur. Kenapa untuk subuh je? Sebab biasanya orang tidur ni waktu subuh kan. Yang orang tidur zaman PKP ni Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak itu di luar kira-kira. Kalau kita nak kira semua orang tidur, 5 waktu tu as-salatu khairum minan naum belakalah. Tapi kita ambil yang asal ya. Asalnya tidur tu malam. Kecuali Zuhur, dia panggil qailulah. Qailulah tu nap, tidur sekejap, mengambil himpun tenaga. Setelah kita penat bekerja dari pagi tadi sampai ke tengah hari, kita rehat sekejap. Itu sunnah. Baik, saya nak bagi rahsia kepada tuan-tuan dan puan-puan, rahsia azan. Ini jarang kita dengar kan. Kita selalu dengar hukum je. Seorang tokoh ulama, nama dia Syekh Al-Qadhi Iyad. Tanda nama dia. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Dia dalam kitab dia ni dinukilkan oleh Al-Imamun Nawawi. Imam Nawawi nukil pandangan Qadhi Iyad dalam kitab dia Al-Majmu' jilid yang ketiga. Dia kata apa? I'lam. Ada tanda ni para pelajar. Ini tak ada dalam nota dalam kitab. I'lam. Ketahuilah annal azan kalamun jami'un li aqidatil iman. Lafaz azan yang kita sebut tadi ada 10 kalimah tadi. Bukan 10. Al-azan 19 kalimah. Ada 19. Tulis mula. Lafaz azan tu mengikut dalam kitab Al-Mu'tamad kata azan ada 19 kalimah. 19 kalimah. Tadi saya sebut 10, nampak ekor je. Tis'ah tu tak nampak. Baik, 19 kalimah ini Qadhi Iyad buat satu rumusan menggali rahsia azan. Rumusan menggali rahsia azan
Qadiyah kata apa? I'lam annal azan kalamun jami'. Lafaz azan itu lafaz yang merangkumi akidah, aqidatul iman, simpulan iman dalam hati kita. Mengandungi al-aqliyat was-sam'iyat. Al-aqliyat ni perkara yang kita boleh fikir dan juga yang kita boleh dengar. Makna dengar tu daripada hadis Nabi. Aqliyat mana kita sendiri kita boleh fikir tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama sekali, bila kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu nak mengisbatkan zat Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, yang maha agung. Itu kita nak isbatkan bahawa Allah yang kita sembah, yang kita puji, yang kita puja, yang maha besar itu, yang mempunyai sifat yang sempurna, suci daripada sebarang bentuk kekurangan. Karena itulah kita kata Allahu Akbar. Tak boleh dengan lafaz lain. Oi, lama dah ni Ustaz. Saya jadi Bilal 30 tahun dah Allahu Akbar. Boleh tak saya nak ubah sikit? Sekali ni saya nak tukar Allahur Rahman. Kita kata la. Sebab lafaz akbar itu yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung keagungan Allah Azza wa Jalla. Kerana itu tak boleh kita tukar lafaz yang lain. Tak boleh tukar lafaz yang lain. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Itu lafaz yang kedua kan. Daripada 19 lafaz tadi, lafaz yang kedua dia kata apa? Isbat al-wahdaniyah. Kita mengisbatkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Kita mengisbatkan keesaan Allah Azza wa Jalla, menafikan segala barang bentuk syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Menafikan segala bentuk syirik terhadap Allah Azza wa Jalla tidak ada. Menafikan segala sifat-sifat bentuk yang mustahil, sifat-sifat kekurangan bagi Allah Azza wa Jalla tidak ada. Yang ketiga, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, isbat an-nubuwah. Nak mengisbatkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan kerusulannya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ini dia panggil satu kaedah yang besar. Bila kita syahadah tentang keesaan Allah, kita kena bersyahadah, bersaksikan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Barulah kita boleh menerima segala ajaran yang dibawa oleh Nabi, sebab dia utusan Allah. Allah lantik dia menjadi wakil untuk menyampaikan daripada Allah kepada hamba-hambanya di atas muka bumi. Alhamdulillah. Manusia dengan jinnya sekali. Kemudian kita pergi kepada lafaz yang seterusnya. Hayya 'alas salah. Mari solat semua. Datang ke sini solat. Ini dia panggil bila kita sudah bersaksi, sudah beriman, sudah percaya, yakin dengan dua kalimah syahadat, barulah kita diberi tugas untuk melaksanakan solat. Kata di para ulama, orang kafir tidak diminta solat. Kalau suruh solat pun tak jadi. Panggil dia mari pun tak mari. Jadi kita jangan jadi macam dia juga. Kan? Kenapa tartib Allah, Rasul, salat? Itu dia panggil dari sudut tartib, sebab kita nak solat ni dengan melalui siapa? Melalui apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari lafaz yang seterusnya. Hayya 'alal falah. Semua datang mengerjakan, mengambil kebahagiaan, kebertuahan, kemenangan. Sebab apa? Siapa dia beriman, siapa dia melakukan ibadat dengan sempurna, melakukan salat, maka merekalah orang yang mendapat kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang sekali lagi, keagungan Allah. Apa yang aku panggil, apa yang aku jemput kamu datang ini,
untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah, kita tutup dengan kalimah tauhid. Allahu Akbar para jemaah sekalian. Cuma timbul lagi waktu iqamat, kenapa diulang balik? Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Jadi kita kata waktu iqamat nak beritahu kepada orang kita sekarang ni sudah nak solat. Sebab itulah lafaz iqamat satu, single. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar qad qamatis salah. Jadi bila matlamat iqamat itu nak panggil orang supaya apa? Supaya mendirikan solat. Jadi kita yang ada di masjid, kita pun bangun, masuk dalam saf. Orang yang ada di luar masjid, dia buat apa? Orang ada di luar masjid, dia kena duduk, kena datang ke masjid cepat-cepat. Segera datang. Sekarang ni imam dah keluar, imam dah solat. Sebab itu kalau mengikut dalam kaedah kita belajar ni, bilakah Bilal qamat? Apabila imam keluar. Imam keluar nak solat, barulah Bilal qamat. Dia kena tunggu. Baiklah para jemaah sekalian, ini rahsia azan. Tuan-tuan tengoklah kata-kata qadiyah ini dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Baik, timbul lagi soalan, saya lengkapkanlah perbincangan kita tentang azan ini. Maknanya bagi kita yang ramai-ramai surau, seorang azan sudah menjadi panggil sunnah al-kifayah. Cukup seorang. Bagi kita seorang macam mana? Ni timbul soalan, kalau saya nak solat di rumah, azan ke tak azan, kita tengok keadaan. Sekiranya rumah kita di tepi masjid, musim sekarang lah, musim PKP tak boleh pergi masjid ni, rumah kita tepi masjid, azan dah dilaungkan di masjid, kita pun dah jawab azan, maka kita tak payah ulang lagi azan di rumah. Tak perlu lagi kita ulang balik azan kali yang kedua, memadai kita iqamat je. Waktu nak solat, kita qamat. Kita qamat beritahu kepada ahli rumah bahawa kita sekarang ni sedang nak solat. Kita qamat. Baik, kalau tak dengar azan, azan. Walaupun kita solat seorang di tempat kita azan. Itu dipanggil syiar. Syiar solat. Kan? Baik. Contohnya kita musafir. Nak jamak. Jawabnya azan sekali ya. Azan sekali, iqamatnya 2 kali. Lepas kita azan, kita qamat untuk solat zuhur. Selepas solat zuhur, kita nak jamak dengan asar, kita qamat sekali lagi untuk solat asar. Adapun azan sekali. Bagi orang yang tertinggal macam mana? Orang tertinggal. Contohnya kita tertidur. Pukul 8 baru kita sedar, kan? Tertidur, pukul 8 baru kita sedar. Masya Allah, tabarakallah. Astaghfirullahalazim. Jawab dia, kita kena azan juga. Kita kena azan juga, walaupun dah di luar waktu. Sebagai tanda syiar salat. Sebab itu ana buat analisa, tak boleh kita gugurkan azan sewena-wenanya. Kenapa? Sebab azan itu dia menjadi syiar salat. Walaupun dah terlewat, kita kena azan. Ni orang-orang yang luput solat sekalipun kena azan. Baik. Timbul soalan bagi pihak muslimat. Ni muslimat ni bagus, dia suka tanya soalan. Orang muslimat ni macam mana? Dia kena azan ke? Boleh ke dia azan? Jadi dalam kitab kita, dalam kitab Al-Mu'tamad ni, wa amman nisa, adapun wanita, la yundabu lahunnal azan, tidak disunatkan bagi dia azan, sama ada dia seorang ataupun dia ramai. Maka bagi dia boleh je dia iqamat je lah, perlahan-perlahan untuk mendirikan solat sama-sama dia, ataupun dia solat seorang. Baiklah para jemaah sekalian, itu perbincangan sedikit tentang azan. Baik, sunat-sunat azan macam mana? Waktu kita nak azan tu kita kena berdiri, kita menghadap ke arah kiblat, kan? Kita berdiri,
kita menghadap ke arah kiblat dalam taharah. Eloknya, kalau boleh lah, eloknya orang yang sudah balik. Tapi kalau kanak-kanak, budak sekolah rendah contohnya, suara dia bagus, dia suka ke surau, kita nak galakkan dia, azan boleh, sah, tidak jadi masalah. Tapi cuma dia kata sunat, maknanya elok kalau boleh orang tua kan. Dan elok juga orang yang azan ni orang yang mempunyai suara yang merdu. Sebab apa? Kita nak biar orang dengar tu rasa nak pergi masjid. Gitu. Jadi kalau kita bagi yang suara tak sedap, dia dengar pun jadi lemah semangat nak pergi kan. Tak salah. Boleh je dia azan. Tak ada orang lain, biar dia azan. Biar dia azan. Daripada tak ada azan. Baiklah. Kita telah selesai daripada menjawab azan dan seterusnya. Adapun iqamat, tadi pun sudah kita bincangkan dalam masalah yang telah disebut tadi. Satu lagi soalan, saya kira yang terakhir dalam bab azan ini. Mana lebih afdal, azan muazzin ke imam? Tuan-tuan jangan tanya skim gaji, itu lain cerita kan. Muazzin ke imam lebih afdal? Jawab ulama kata al-azanu afdal minal imamah. Azan tu muazzin lebih afdal daripada imamah. Sebab apa? Muazzin ni dia kena pergi awal ke masjid. Imam pergi akhir sekali. Imam terakhir sekali pergi. Hatta solat Jumaat imam pergi akhir. Tapi orang azan dia kena pergi awal. Kalau dia tak pergi, tak buka pintu masjid lah nanti kita kan. Baiklah para jemaah sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Cuma timbul lagi bagaimana nak jawab iqamat. Jawab azan kita dah belajar tadi. Iqamat ada jawapan. Jadi para ulama mengatakan sebab Nabi SAW pernah dia kembarkan di antara azan dengan iqamat. Nabi kata baina kulli azanaini salat. Baina kulli azanaini salat. Di antara azan, dua azan sini maksudnya azan dan iqamat, ada solat sunat. Maka di situ timbul persoalan, huraian para ulama mengatakan bahawa iqamat itu dijawab seperti azan juga. Jawab seperti azan juga. Kita kata alhamdulillah. Cuma tak ada pula dalam hadis Nabi sebut secara khas iza sami'tul iqamah faqulu la. Cuma Nabi kata iza sami'tul muazzin. Dan dalam hadis lain Nabi SAW beritahu baina kulli azanaini, iqamah itu juga dinamakan azan. Maka kita mengatakan alhamdulillah, selesailah masalah kita dalam isu perkara yang pertama yang kita bincangkan sini tentang azan dan iqamah. Baiklah para pelajar, para jemaah sekalian, kita setakat itu dulu dalam bab azan. InsyaAllah ini kita masuk kepada perbincangan yang seterusnya, syarat-syarat wajib salat. Baik, kita berhenti sekejap. Kalau ada soalan, kita boleh bincangkan di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.